Ada satu hamba Allah, tuan-puan, satu keluarga. Sekejap saya nak kira anak dia berapa, ya. Kalau tak silap ustazah, 7 campur 8 berapa? 15 kan? 15 anak dia. 15 anaknya. Ya, kalau tak silap betul lah tu ke dah 8 campur 8 dah sekarang, ya. 15 tuan-puan. Cuma perlu tolak 2 orang dengan cuma perlu tolak 3 orang yang masih belum hafal Quran. Jadi berapa orang hafal Quran? 12. Satu lagi ni memang takkan hafal sebab yang seorang ini anak yang Allah kurniakan, anak yang kurang upaya, sakit daripada lahir tuan-puan, kemudian dah meninggal dunia dah. Jadi yang ini aset mak bapak dia, dah simpan seorang, dah ada seorang simpan. Kalau tak silap Ustaz, dia jaga sampai 2 ke 3 tahun anak yang memang sakit teruk sangat. Subhanallah, kena sabar jaga dia. Allah dah ambil dah, simpan untuk bekal mak bapak. Jadi tinggal 14 kan? Tolak 2 saja yang belum hafal sebab dalam proses, masih budak kecil. Masih darjah 3, darjah 5 tak silap. Darjah 4, darjah 3. Yang lain macam mana yang lain? Yang lain tu tuan-puan, Allahu Akbar, cemburunya ustaz. Boleh bayang tak senangnya mak ayah tu dunia dan akhirat? Boleh bayang tak senangnya mak ayah tu dunia akhirat? 12 orang anak hafal Quran, bukan hafal orang kata apa? Hafal tapi tak ingat, ada juga. Tak, ini hafal ingat tuan-puan. Kenapa saya kata hafal ingat? Ada yang pernah jadi johan hafazan Quran antarabangsa, anak dia. Kalau nak masuk pertandingan, kena hafal ingat tuan-puan. Kalau hafal lupa, macam mana dia masuk pertandingan? Johan. Pernah salah seorang anak dia jadi tetamu haji kerajaan Saudi. Ni anak-anak bujang tuan-puan. Subhanallah, kalau dalam bulan Ramadan berebut masjid-masjid terkemuka di Lembah Kelang nak ambil anak-anak ni sebagai imam. Tuan-puan tahu Masjid Negara? Bukan masjid yang orang tak kenal tuan-puan. Masjid Negara, Masjid Kampung Baru, Masjid Syakirin. Subhanallah, anaknya orang kata diparaid lah anak tu, diagih-agih anak. Sampai kalau bulan puasa saya tengok masing-masing tu cuma boleh makan sikit je untuk buka puasa sebab nak jadi imam kan. Lepas tu semua dah keluar daripada rumah ke masjid-masjid lain. Tinggallah mak ni, tinggallah ayah. Subhanallah tuan-puan. Ustazah nampak perjuangan mereka untuk jadi rumah tangga yang penghafaz Quran tu macam mudah je nampak. Allah bagi anak-anak tuan-puan suara sedap-sedap, lunak-lunak. Kalau dengar jadi imam, cairlah. Mak ayah cair, mak saudara cair, datuk nenek cair duduk belakang tu. Sebab apa? Sedap baca. Anak-anak dah dihantar bertemu dengan guru-guru, syekh-syekh untuk apa? Betulkan bacaan Quran biar sesuai. Betul bacaan ikut kiraat-kiraat yang banyak tu. Subhanallah, diberi ilmu. Ustazah orang jauh yang melihat terasa hati senang. Rasa qurrat a'yun, sedap hati tengok. Senang hati. Yang pandai taranum pun ada. Subhanallah, tak main-main dengan Quran. Memang ada ilmu dengan Quran. Anak perempuan beliau tuan-puan ambil syahadah, dah hafaz Quran. Tapi sekarang nak ambil syahadah supaya mantap hafalan. Bila sebut syahadah tuan-puan, dia kena baca 30 juzuk Quran dengan secepat-cepatnya tanpa berhenti. Hanya berhenti untuk solat, makan ataupun qada hajat. Yang lain straight baca 30 juzuk hafal Quran. Alhamdulillah, anak perempuan beliau baru-baru ni dapat, kalau tak silap ustazah, daripada pukul 4 petang sampai 11 malam straight 30 juzuk baca hafazan. Berhenti solat, berhenti makan, sikit masuk makanan dengan berhenti untuk qada hajat. Bayang tuan-tuan. Ustazah tengok, Allahu Akbar. Cermin cermin. Kena cari cermin yang betul. Ya Allah, bagi aku semangat ya Allah, biar berjuang sikit, jangan lemah semangat sangat. Bagi aku doa yang mustajab ya Allah. Kalau kita nak jadi ibu ayah yang ada doa mustajab, baiki diri kita. Taubat banyak-banyak dengan dosa yang banyak yang kita buat. Kita akan baiki diri kalau kita nak kualiti doa yang mustajab. Kenapa?
Sebab kita selalu melihat pada cermin yang betul. Jadi ibu ayah kena ada semangat yang demikian. Ustazah percaya di negeri Selangor, di negara kita Malaysia, ada banyak cermin-cermin yang sedia ada untuk kita bercermin, dan kemudian cermin itu akan reflect image kita balik. Jadi reflect balik, jadi pantulan. Baru tahu, ya Allah, rupanya kita ni ibu yang tak berapa nak rajin. Baru tahu, ya Allah, rupa-rupanya aku ini ayah yang tak berapa nak ambil berat. Dia akan tahu bila kita cermin, tuan-puan. Subhanallah. Kebetulan sebut pasal ayah-ayah, ya, dan kebetulan juga, bukan kebetulan lah, takdirnya dalam masjid ni alhamdulillah ada para ayah sekali bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang tuan-puan, ustazah berceramah selalu ibu-ibu je yang dengar. Ya, jadi tak dapat nak menyampaikan mesej kepada para ayah, para bapa. Walaupun ustazah percaya bapa-bapa yang hadir ni tengok ke kopiah semua tu kan, baik-baik belaka. Betul tak puan-puan? Ya, betul kata bapa-bapa kan, ya. Okeylah, ya. Ustazah ada satu prinsip yang ustazah pegang, ya tuan-tuan. Wallahu a'lam lah betul ke salah prinsip ni, tapi ustazah percaya dengan prinsip tu. Ustazah percaya ketika mana pendidikan anak-anak ataupun pengurusan keluarga, khususnya pendidikan anak-anak tadi, ikut sama, dikendalikan, diberikan tumpuan, menerima sentuhan daripada para ayah. Sebab kalau mak-mak ni biasa, tuan-puan, mak didik anak biasa, tu memang kerja mak. Mak memberikan sentuhan kasih sayang pada anak pun biasalah. Mak-mak patutnya memang macam tu. Kalau mak tak macam tu, tu mak luar biasa. Ya? Kalau mak penyayang, itu memang sepatutnya. Itu ibu-ibu memang penyayang sepatutnya. Tapi bila ayah ikut sama dalam didik anak-anak, ayah ikut sama sentuhan kasih sayang pada anak-anak, ustazah mempercayai, ustazah meyakini, insya-Allah anak-anak itu akan jadi jauh lebih baik. Nah, itu yang ustazah percayai, tuan-tuan. Itu yang ustazah yakini. Sesuai dengan pengalaman yang ustazah lalui. Sesuai dengan pengalaman. Sesuai dengan apa yang ustazah lihat. Sebab, minta maaf tuan-puan, ustazah bawakan contoh. Ustazah adalah anak yang bukanlah baik sangat, tuan-puan, tapi sentuhan kasih sayang dan juga tumpuan pendidikan yang kita dapat daripada seorang ayah, tanpa menafikan ibu memang sudah sepatutnya, ia memberikan kesan yang terlampau besar dalam diri ustazah dan adik-beradik yang lain. Terlampau besar, tuan-puan, bukan sikit-sikit, terlampau besar. Sampai hari ni, tuan-puan, ustazah selalu merasakan, kalau aku tidak jadi orang baik, kesian ayah aku. Sampai hari ni umur dah tua, tuan-puan, dah dah 40 lebih, ya. Dah 42 tahun. Kalau lewat semayang, dia link kepada siapa tahu? Pada ayah. Kalau ayah aku tahu aku lewat semayang, malu dengan ayah. Jangan cakap malu dengan Allah, memang dah tentu dah malu dengan Allah. Tapi Ustaz kata malu dengan abah. Tak padan abah didik dengan agama, tak padan abah bagi kasih sayang, tak padan abah pagi petang siang malam mendoakan anak dia. Nah, ni anak dia seorang ustazah, semayang lewat. Malu dengan abah. Sebab apa? Sebab segar, tuan-puan, sentuhan didikan dia masa kita kecil tu. Subhanallah. Sebab tu Ustaz boleh meyakini seorang ayah bila dia turut sama didik anak-anak, beri kasih sayang pada anak-anak, itu adalah sentuhan ajaib, tuan. Tanpa menafikan mak-mak tu memang kejemak, memang kejemak. Yang mak yang pelik tu kalau dia tak didik anak tu pelik mak tu. Ya? Tapi ni ayah turut sama, ayah turut sama. Dan Ustaz tengok, tuan-puan, macam mana kalau rumah tangga kita kan, bila suami kita, contoh lain ni contoh, bila seorang suami hari tu dia tak pergi kuliah, maknanya dia free kan masa tu.
tak ada kuliah maghrib. Selalu ustaz ada kuliah maghrib. Hari tu ustaz free kan. Abi memang tak ambil kuliah maghrib malam ni sebab Abi nak dengar anak-anak baca Quran. Anak-anak excited tuan-puan. Riang anak-anak tu. Dia daripada kecil kan, daripada kecil riang. Abi tak pergi masjid lah hari ni. Abi tak pergi ceramah lah hari ni. Masing-masing tak sabar nak bawa ni Rehal dengan Al-Barki, Qiraati Quran. Sebab apa? Baca depan mak tu dah biasa. Tapi kali ni nak baca depan ayah. Kali ni nak dapat pujian daripada ayah. Subhanallah. Dan itu yang ustazah lalui tuan-puan daripada kecil, sentuhan kasih sayang.